Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini, kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama menghidupkan kehidupan, tambahan pula istimewa dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita buka ruang untuk menuntut ilmu pengetahuan yang sudah tentu dan sudah pastinya akan memberikan kebaikan kepada diri kita dan juga agama kita. Sidang penonton, hari ini perbincangan kita berkenaan dengan bulan keampunan dan juga bagaimana pemurahnya hamba tersebut. Yang akan kita kupas perbincangan kita berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Kita nak lihat bagaimana pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keampunan yang Allah berikan kepada kita, khususnya untuk apa sahaja yang kita lakukan dan juga sentiasa berada dalam keadaan kebaikan untuk istimewa Ramadan pada ketika ini. Al-Fadil yang akan bersama dengan kita akan bersama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Arifino Johari bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat menyambut Ramadan Ustaz. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Hari ini baru beberapa hari saja kita berada dalam bulan Ramadan, tapi suasana ceria dan kita mengabdikan diri kepada Allah itu sudah pun rasa macam betul-betul berada pada kemuncak. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang sudah pun sampai ke bulan yang dinanti-nanti. Baik Ustaz, hari ini kita difahamkan kita akan buka dengan satu hadis baginda Nabi SAW berkenaan dengan keampunan dan pemurah. Di dalam hadis baginda Nabi SAW riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Da'i Azrin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, Allahu Akram. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kenikmatan dan juga kepemurahan Allah itu menjadikan kita ini mudah untuk melaksanakan ibadah, diberikan kekuatan dan keazaman untuk mempertingkatkan ibadah. Hadis riwayat rawi sahabinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtanabat al-kabair. Yang bermaksud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat fardu 5 waktu sehari semalam yang dilaksanakan. Keduanya pula adalah hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, menuju kepada hari Jumaat pada minggu yang berikutnya. 7 hari itu tanpa henti. Dan daripada 1 Ramadan hingga ke 1 Ramadan, merentasi 11 dan masuk ke bulan yang ke-12, tahun yang baru, ini adalah merupakan antara tempoh-tempoh yang baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan ianya ada ruang yang cukup besar Allah memberikan ganjaran untuk diampunkan segala dosa. Dan Nabi SAW memberikan sedikit spesifikasi pengkhususan di situ. Segala dosa itu majtanabatil kabair, selagi mana orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Antara itu, bila kita solat subuh, menantikan kepada solat zuhur, kita solat subuh tadi menghapuskan dosa-dosa kecil kita sebelum itu. Sampai kepada zuhur, renew lagi. Kemudian dibersihkan lagi, dimurnikan lagi. Begitulah juga daripada Ramadan ke Ramadan. Daripada hari Jumaat ke hari Jumaat. Maka pertamanya da'i, dia menunjukkan kepada kita betapa besarnya pemurah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya, Allah nak tunjukkan pada kita peluang untuk buat baik ni,
peluang untuk mempersembahkan ibadah terlalu luas sehingga tak ada orang boleh menyatakan bahawa aku tak sempatlah nak beribadah, aku tak mampulah nak buat ini dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah ganjaran daripada Allah kepada orang yang berusaha untuk memperbaiki diri daripada satu waktu solat ke satu waktu solat, daripada satu hari ke minggu yang berikutnya, daripada satu tahun ke tahun yang berikutnya. Kesemuanya itu ruang pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala terlalu besar. Subhanallah, itu dia kan. Kalau kita lihat dalam hadis tadi Ustaz, disebutkan kepada kita di antaranya adalah Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adanya keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menyaksikan kita pada hari ini mungkin akan berasa satu benda yang sangat istimewa. Dia kata cantik. Apa saja dosa yang aku buat sebelum ni akan terhapus apabila tibanya Ramadan. Dan dalam satu hadis lain juga Ustaz dan juga penonton, ada disebutkan man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Maksudnya, siapa yang berpuasa ni masuk dalam bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan pengharapan, akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi di sini kita nak kasih clear Ustaz. Kita nak bagi clear betul-betul yang dimaksudkan diampunkan dosa itu adakah dosa-dosa kecil semata-mata ataupun setiap daripada dosa kecil maupun besar, yang tersembunyi maupun yang nyata, semuanya diampunkan. Bagaimana Ustaz? Cantik. Berdasarkan kepada tafsiran dan dapatan hadis sahih yang sama-sama kita telusuri sebentar tadi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direkodkan oleh para ulama hadis menyatakan bahawa dosa-dosa semua itu diampunkan adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa biasa. Bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar juga ianya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu syarat, iaitu perlunya ada kembali kepada Allah, atau kita kata perlu dimulakan dengan perlakuan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang itu tidak bertaubat dengan dosa besar yang dia lakukan, maka dosanya itu tidak terhapus begitu saja dalam bulan Ramadan, atau di antara hari Jumaat kepada hari Jumaat, atau daripada antara waktu solat zuhur kepada asar, maka yang dosa besar ini perlukan kepada taubat yang khas. Kerana itu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an pernah meriwayatkan sepotong hadis sahih di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma minimri'in muslim tidak ada mana-mana seorang orang muslim ataupun Islam tahdaruhu salatan maktubah, dia menyantuni salat fardu 5 waktu sehari semalam, fayuhsinu wudu'aha, dia memperelokkan dan memastikan wuduknya itu dilakukan dengan keadaan yang sempurna, wa khusyu'aha wa ruku'aha, dalam solat itu dijaga khusyuknya, fokus, tumpukan perhatian, rukuknya itu dan perlakuan yang lain itu juga dilakukan dengan cara yang baik, illa kanat kaffarah, melainkan Allah akan berikan kepada dia penebusan dosa, yakni pengampunan kepada apa yang telah pun lima qablaha, yang dah dibuat sebelum daripada solat tadi, sebelum daripada wuduk tadi, semua yang disebutkan itu lima qablaha minadh-dhunub, dosa-dosa yang lalu itu semua terampun, malam yu'ti kabirah, selain daripada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Bermakna dosa-dosa besar ini dia perlukan kepada taubat terlebih dahulu, dan kemudian masuk dalam Ramadan, ataupun antara satu waktu solat, ataupun antara Jumaat dengan Jumaat yang lain, dia boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna taubat seperti mana kita semua sedia maklum. Pertama, kena ada rasa menyesal. Bila kita buat benda yang tak baik, mulakan dengan rasa menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita berazam kalau ada peluang pun untuk buat semula benda yang tak baik tadi, maka kita tidak akan lakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, kita berusaha mempertingkatkan kebaikan agar kita punya good deeds, kebaikan kita, dia sentiasa overweight ataupun dia dapat mengatasi our wrongdoings, kejahatan-kejahatan ataupun keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka kalau itu dibuat, ya insya-Allah dengan kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa yang kecil dan besar akan diampunkan oleh Allah. Subhanallah, itu dia kan. Satu tawaran yang cukup hebat dan juga istimewa. Apabila masuk saja dalam bulan Ramadan, dapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil, dan dosa besar itu adalah dengan taubat nasuha, taubat kembali kepada Allah dan
menyesal akan setiap perlakuan keji dan dosa dalam kehidupan mereka. Baik. Soalan seterusnya Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Ya, silakan. Soalan seterusnya, banyak soalan sebenarnya ini berkenaan dengan puasa dan juga keampunan serta sifat pemurah ini. Bila mana kita sebut tadi dalam hadis tadi, dikatakan Ramadan ke Ramadan, dan juga ada yang mengatakan berkenaan dengan puasa ini yang mendapat keampunan dan menjadi seorang yang pemurah, dan bagaimana sikap pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kepada mereka yang berpuasa ini hanya tertakluk pada puasa Ramadan. Kalau untuk puasa yang selain daripada puasa Ramadan ini, contohnya puasa sunat, adakah ganjarannya sama macam kita dapat ketika mana kita puasa Ramadan? Bagaimana Ustaz? Baik. Di dalam Islam, kita diajarkan berkaitan tentang amal-amal dan juga ibadah yang ada yang bersifat makani, yakni berdasarkan lokasi, tempat, logistik. Betul. Bila kita berada di satu tempat itu, maka ganjaran pahala diberikan secara lipat kali ganda. Contohnya bersolat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa dan sebagainya. Ada juga ibadah-ibadah dalam Islam yang ganjaran itu diberikan secara zamani, artinya zaman ataupun waktu. Contohnya melaksanakan solat waktu duha selepas subuh sampai sebelum zuhur, melaksanakan qiyamul lail, tidak dibuat pada waktu siang tapi dibuat pada waktu malam. Waktu malam itu pula yang terbaik 1/3 malam yang hujung sebelum sampai kepada waktu subuh. Maka dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa puasa Ramadan, puasa sunat, usahakanlah kedua-duanya. Ianya berbeza pertama daripada sudut niat dan yang keduanya daripada sudut jarak tempoh masa dilakukan. Ramadan dalam Quran disebutkan ayyaman ma'dudah, artinya hari-hari, tempoh, waktu yang telah pun ditetapkan. Puasa sunat, subhanallah, boleh dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan keinginan bila-bila masa sahaja dalam 11 bulan yang berbaki selepas daripada bulan Ramadan itu. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud, rujuk surah Hud pada ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, perlakuan-perlakuan baik kalau dibuat, dia akan mengusir pergi keburukan-keburukan dan kejahatan yang telah pun asalnya direkodkan dalam diri kita. Itulah juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Yang bermaksud sesiapa sahaja yang mempersembahkan satu-satu kebaikan, ganjarannya itu diberikan 10 kali ganda. Ini memberikan gambaran pada kita pertama bahawa benar Ramadan mempunyai pelbagai sudut dan sisi keistimewaan dan kehebatan. Sama ada kehebatan itu daripada sudut ganjarannya ataupun dari sudut keberkatannya. Dalam masa yang sama, puasa sunat bulan yang luar daripada Ramadan turut sama tidak boleh disisihkan atau dipandang secara acuh tak acuh, kerana ia juga seperti mana yang dinyatakan dalam surah Hud ayat 114 dan juga surah Al-An'am ayat 160, setiap kebaikan yang dibuat secara sukarela kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran berlipat kali ganda juga akan diberikan oleh Allah. Subhanallah, itu dia kan. Bagaimana bila sebut saja tentang satu amalan ataupun ibadat puasa ini, pastinya ada ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi perbincangan berkenaan dengan bagaimana bulan Ramadan adalah bulan keampunan dan bulan pemurah. Baik. Kalau tadi kita sebut berkenaan dengan bagaimana disebutkan dalam satu hadis baginda Nabi SAW, di antara yang disebut adalah daripada Ramadan ke Ramadan yang berikutnya adanya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat tidak ada dilakukan dosa-dosa besar di antara tempoh waktu tersebut. Baik. Afadil Ustaz, ada satu soalan ni, bila mana kita sebut berkenaan sahaja dengan berpuasa, memang di antara kita masuk melangkah saja dalam bulan Ramadan,
Dia sebelum melangkah tu dia dah fikir, dalam bulan Ramadan pun masih dia fikir. Dia kata, bagaimana aku nak masuk dalam bulan Ramadan, aku nak jadi seorang yang bukan hanya sekadar berpuasa, tapi puasanya itu ada tanda-tanda kualiti pada puasa tersebut. Dan keluar nanti puas hati dengan setiap daripada amal ibadat yang dilakukan dalam bulan Ramadan, semuanya itu dilakukan dengan baik. Mungkin ada tandanya dan cara-caranya bagaimana. Silakan. Baik, terima kasih pada dai. Subhanallah. Pertamanya, dalam sepotong hadis sahih riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, direkodkan beliau menyatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang pertama adalah ajwadan nas. Dia adalah orang yang paling pemurah. Dia adalah orang yang paling ringan tulang. Dia juga merupakan orang yang sifatnya itu sangat sporting. Wa kana ajwadu fi Ramadan, ataupun ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Lebih-lebih lagi bila masuk bulan Ramadan, Nabi yang dah sedia ada ringan tulang, dah sedia memang sifatnya itu sporting dalam melakukan kebaikan, Ramadan itu peningkatan itu bertambah. Antaran itu, pertama sekali kualiti yang perlu ada ketika mana kita masuk dalam Ramadan ini adalah kita kena jadi orang yang sporting. Kita kena layan Ramadan ini dengan rasa seronok. Bukan bila orang kata, contohnya dalam bulan Syaban yang lalu, Ramadan dah dekat. Iya ke Ramadan? Dah cepatnya. Cara jawab tu dah menunjukkan tak berapa gembira dengan Ramadan. Tak seronok, Tak seronok, risau nak beli apa dan sediakan apa dan sebagainya. Maksud sporting tadi, sporting dengan Ramadan ataupun sporting dengan manusia? Sporting itu maksudnya adalah dengan nak menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kita ini contohnya balik kerja penat. Tiba-tiba kawan kita hantar teks bagi tahu kepada kita, jomlah kita minum sekejap. Kita penat, tapi dah dia kawan baik, dia BFF kita, hantar, maka penat tak penat pun kita layan juga. Tengah hari, waktu lunch break dan sebagainya, orang ajak, jomlah teman aku window shopping. Aku tak ada apa-apa nak belilah, melah ikut aku window shopping dan sebagainya. Kita pergi juga sebab nak menemani kawan kita, nak jaga hati kawan kita dan sporting terhadap permohonan dia. Tapi akhirnya nanti yang alasan nak window shopping, dia pula yang beli banyak daripada orang yang asal nak pergi. Jadi, Ramadan ini adalah bulan yang kalau kita boleh sporting dengan orang, penat macam mana pun kita isokilah kawan punya pasal, ini Ramadan. Ramadan ini Allah yang ajak masuk, Allah yang pelawa kepada semua. Takkan kita tak sporting nak buat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rasa macam itulah pada fikir saya, pintu-pintu untuk segala kebaikan yang akan membawa kepada output kualitinya puasa itu akan terbentuk. Tapi kalau orang mula-mula rasa dia sambut Ramadan tu dengan separuh hati, dia tidak ada rasa sporting nak dedicate masa dia untuk baca Quran, ataupun nak menyantuni solat-solat yang sunat, atau juga memperbanyakkan masa di rumah Allah, maka bagaimanakah kualiti itu nak datang? Seumpama password tu, kata kelaluan tu tak diberikan, ataupun pintu itu sengaja ditutup, atau jalan dan laluan tu ada, tapi dia sengaja memilih untuk tidak lalu di situ. Kualiti itu bermula daripada keinginan dan keazaman diri kita dulu, dan selepas daripada itu, pintu kebaikan ini terbuka luas. Buatlah apa yang mampu, buatlah semahunya dan sebaiknya. Dan Ustaz, saya dah terfikir, kita setiap tahun akan berlakunya perpindahan bulan, berpindah tahun. Daripada Muharram pergi ke Safar, Jamadil Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, berpindah-pindah sampailah kepada Zulkaidah dan juga Zulhijjah. Kita berpindah. Tapi bila mana kita berpindah ni, contohnya daripada Muharram pergi ke Safar, perpindahan itu berlaku tapi dia rasa macam biasa aja. Tetapi yang agak unik dan istimewa adalah apabila berpindah daripada Syaban pergi kepada Ramadan, dia akan berubah 360 darjah kehidupan itu. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sedikit berkenaan dengan situasi ini. Yang sebenarnya berubah itu adakah kerana keberkatan bulan itu, ataupun kerana jiwa kita, ataupun kerana sifat kita? Apa sebenarnya yang berubah di dalam perpindahan Syaban pergi kepada Ramadan? Ya. Pada fikir saya, manusia ini di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah intuisi. Diberikan kepada kita sudut psikologi, di mana dalam melakukan satu-satu perkara, kita kadang-kadang memerlukan adanya sistem bantuan, support system. Kita memerlukan motivasi daripada orang lain, kita memerlukan ada suasana yang boleh untuk menaikkan semangat kita melakukan
suatu perkara. Betul. Orang guna istilah mood. Ada mood, dia boleh buat lagu. Ada rasa nak buat, maka dia boleh menulis buku dan sebagainya. Tapi ada situasi di mana buatlah macam mana pun, dia tak dapat nak buat dan tak dapat nak lakukan. Jadi, kita kena ambil kira faktor seseorang itu mungkin dimotivasikan dengan suasana ataupun dimotivasikan kerana adanya sesuatu yang sifatnya bersempena, bermajlis, bersituasi dan sebagainya. Kita membaca surah Al-Kahfi pada setiap minggu atau kita baca surah Yasin pada setiap minggu sebagai contoh. Kalaulah sekiranya di satu kawasan dan di rumah tu hanya dia seorang yang baca, yang 4, 5, 6, 10 orang lain tak baca, dia pun tidak akan rasa terdorong untuk meneruskan bacaan itu. Betul. Tapi bila dia melihat orang lain membaca, dia tu masuk masjid sekadar nak duduk, sandar, lunjur kaki, rehat. Tengah hari terik Ramadan ni, nak masuk ke situ, nak dapatkan pendingin hawa dan sebagainya. Tapi bila dia melihat, ada orang solat sunat, ada orang ambil wudu, ada orang baca Quran, suasana itu akan menjadikan dia terdorong. So dia dua-dua da'i. Pertama, ada orang yang mampu, tak perlukan orang lain. Dia sendiri boleh mencetuskan rasa ingin dan mahu buat. Yang kedua adalah orang yang dia boleh buat, mungkin lebih hebat daripada orang lain, tapi dia memerlukan booster. Dia kena ada suplemen, dia kena ada nutrisi tambahan, dia kena ada sistem bantuan yang menjadikan ibadahnya itu insya-Allah lebih berkesan. Maksudnya dorongan dan motivasi daripada keberkatan bulan Ramadan tersebut yang memacu dan juga memandu kita untuk berubah jadi terus lain daripada sikap kita yang sebelumnya, dan kita harapkan terus menerus dalam keadaan seperti itu walaupun keluar dalam apa bulan sekalipun tetap menjadi hamba yang terbaik. Kita terus pergi pada soalan seterusnya. Bila mana sebut saja dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi menyebutkan kepada kita siapa yang berpuasa ini dia akan dapat 2 kegembiraan. Yang pertama adalah gembira ketika mana berbuka, menghadap dengan juadahnya air, ya. Tengok air kan, satu hari puasa letih, penat, air, rasa gembira tengok ketika mana juadah berbuka. Dan yang kedua adalah gembira ketika mana bertemu dengan Tuhan, ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Soalannya di sini, apakah kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah? Cantik da'i kalau kita santuni soalan ini dengan kita melihat sepotong hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada rawi sahabinya Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahawa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa, dia diberikan, dikurniakan, dijanjikan dengan 2 jenis kegembiraan, 2 akaun kegembiraan. Dengan masa yang berbeza, suasana juga tidak sama. Kegembiraan yang pertama adalah farhatun hina yuftiru. Dia gembira yang tanpa dipaksa-paksa ketika mana dia sedang menjamu juadah berbuka puasa. Dia sedang iftar, ketika itu dia gembira. Dan gembiranya yang kedua adalah wa farhatun hina yalqa rabbahu. Bila dia nanti sampai masanya dia akan bertemu, bersua dan juga dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Gambaran ini memberikan kepada kita tentang konsep gembira. Orang gembira banyak di dunia ini, tapi sayangnya mereka gembira bukan kerana sebab yang sebenar. Ataupun kegembiraan mereka itu akhirnya akan merosakkan diri mereka. Kegembiraan itu tidak memberikan keberkatan, tidak bersifat jangka panjang, malah tidak mempunyai asas yang kuat untuk menjadikan dirinya lebih baik. Tetapi kegembiraan di sini adalah pertama, di dunia ini Nabi SAW menyatakan antara benda yang memudahkan untuk orang gembira dalam konteks ini adalah juadah iftar ataupun ketika kita tengah makan. Waktu masa makan tu, di antara bukan rukun lah, kita sendiri cipta rukun tu, sebelum kita jamu makan tu kita ambil gambar dulu. Tak boleh satu, kita akan ambil 2-3 shot dan sebagainya. Dan kemudian gambar kita sendiri. Kita berikan ke situ untuk menunjukkan betapa kita menghargai makanan. Betul. Kita seronok bila makan. Di luar Ramadan kita seronok, dalam Ramadan ini lebih menjadikan thrillnya itu tinggi sebab dia ada faktor countdown. Tunggu, 1 jam lagi nak buka, 30 minit lagi nak buka,
58 saat lagi nak buka puasa, maka itu lebih menjadikan seseorang itu terdorong. Dan yang kedua, gembira bertemu Tuhan kerana kita adalah merupakan orang yang benar-benar meyakini dan mempercayai as-sam'iyat. Benda-benda yang kita dengar daripada Nabi, yang kita meyakini tanpa perlu untuk kita melihat. The concept of seeing is believing is not necessarily to be put in all situation. Ada masa-masanya kita perlu untuk benar-benar percaya tanpa perlu untuk kita melihat. Ia juga disebutkan sebagai al-ghaibiyat. Jadi benda-benda yang tidak diperlihatkan sekarang akan dipertontonkan nanti, juga akan menimbulkan lagi rasa seronok menantikan detik itu. Orang minat kepada seseorang yang lain ataupun satu-satu produk seni contohnya, nak menunggukan sebuah lagu itu dikeluarkan, rilis, nak menunggu sesebuah filem itu dikeluarkan atau ditayangkan dan dah diberikan teaser dan sebagainya, orang akan tertunggu-tunggu walaupun dia tak dapat lihat lagi. Betul. Kerana itulah kegembiraan dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini menunjukkan bahawa bila kita berpuasa dalam Ramadan, benar hari ini puasa, tadi sahur, nanti kita akan buka puasa insya-Allah di hujung hari, kemudian kita tak nampak pahala itu turun pada kita. Tetapi kita gembira walaupun kita tidak melihat, tapi kegembiraan itu kerana kita meyakini di sini dan di sini bahawa yang kita lakukan itu adalah bertepatan dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz punya contoh dan analogi tadi, dia sangat mudah untuk difaham dan juga sangat dekat dan sangat betul-betul tepat dengan apa sebenarnya yang cuba kita bincangkan pada hari ini, berkenaan dengan gambaran mereka yang benar-benar gembira ketika mana bertemu dengan Allah pada hari akhirat nanti, melihat ganjaran puasa ketika mana yang disemai di dunia ini. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dalam bulan Ramadan yang mulia, bulan yang dinanti-nanti, pesta ibadat dan penghulu pada segala bulan. Dan hari ini kita sedang berpuasa dalam keadaan yang betul-betul ceria dan bersemangat untuk memungut dan mengutip setiap daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan kita menuju kehidupan yang setiap masa penuh dengan ujian dan cabaran. Baik, tadi kita dah sebut berkenaan dengan ganjaran bagi mereka yang berpuasa, dua kegembiraan, pertama ketika berbuka dan yang kedua ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran yang istimewa. Baik, Al-Fadhil Ustaz, hari ini kita sedang berpuasa dan kita sekarang sedang menekuni disiplin puasa itu, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari, dan disertakan dengan niat. Kita jaga, bukan hanya tak makan tak minum, setiap benda kita jaga. Jadi, kita ambil contohlah Ustaz dan juga penonton. Kalau kita dalam solat, kita aplikasikan disiplin solat itu di luar dengan kita ni mematuhi menurut perintah, kita ni mengikut ketua kita, tidak boleh lebih, tidak boleh terkurang, ikut dalam satu seragam yang cukup cantik, menepati masa, ada waktunya pergi solat, kalau terlebih ada sesuatu keburukan yang akan datang. Jadi kita faham disiplin pada solat itu kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan kalau pula ibadat puasa, ada disiplin yang macam saya sebutkan tadi, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, ada niatnya menjaga setiap daripada yang membatalkan puasa. Jadi bagaimana kita nak aplikasikan disiplin puasa itu dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin setiap hari, Ustaz? Silakan. Baik. Terima kasih pada da'i, soalan yang baik. Untuk kita menjadikan agar puasa kita ini dilihat dan diukur sebagai suatu yang benar-benar berdisiplin dan mengikut spesifikasi, antara cadangan yang boleh saya nyatakan adalah pertama, untuk kita mempertingkat dan mempersiapkan diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang kita buat ini. Kena tahu, kena tambahkan ilmu tentang puasa. Jangan hanya niat puasa sebab tengok orang lain pun niat puasa. Jangan hanya sahur dan juga melaksanakan ibadah lain hanya kerana itu ritual rutin yang biasa. Ambil maklum, jadikan Ramadan kali ini maklumat kita tentang Ramadan bertambah berbanding tahun lepas. Yang keduanya juga, disiplin itu boleh ditingkatkan bila adanya perancangan dan hala tuju. Antara itu Nabi sebut dalam hadis Nabi tentang melakukan kebaikan
sampaikan, syarat buat ibadah ini Nabi sebut saddidu. Dia mesti kena ada aim, ada target, ada pelan perancangan, ada benda yang bersifat tangible dan empirical yang kita nak capai. Kita nak masuk Ramadan, kita kena fikir 30 Ramadan nanti apa produk yang dapat aku hasilkan. Di situ mengajar kita tentang timeline, garis masa pelaksanaan dan apa yang nak dicapai. Adik-adik dan anak-anak kita yang menduduki peperiksaan SPM contohnya atau peperiksaan lain di universiti, mereka nak untuk mendapat 4 flat, nak dapat 3.9, 3.8 pointer dan sebagainya. Bila itu dah diletakkan sebagai matlamat, maka lebih mudah mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak ada rasa tak nak niat puasa 30 hari penuh contohnya, ke 29 hari tahun ni, 20. bergantunglah kan. Tengok bagaimana kita akan jadi laksanakan ibadah puasa ni sekadar lalu sajalah. Orang azan, berhenti makan, berhenti, buka puasa, buka, tapi kita tidak ada sebarang semangat tambahan kerana kita tak ada target. Kita tak ada harapan, kita tak ada perancangan, kita tak letakkan contohnya dalam Ramadan ini, aku letakkan sasaran, dalam seminggu aku nak 3 kali boleh qiyamul lail. Dalam seminggu aku nak 4 kali dapat i'tikaf walaupun sekejap. Dalam Ramadan ini setiap hari, tak kiralah RM1 ke RM5 ke, aku nak sedekah pada orang lain. Jadi bila letak sasaran itu, mendisiplinkan diri kita untuk bukan sekadar buat tapi kejar sasaran. Dan yang ketiganya adalah disiplin kita akan jadi lebih hebat bila adanya enforcement atau penguatkuasaan. Ada peraturan hebat tapi tak ada tindakan dibuat kalau orang langgar peraturan, dia juga tidak akan mendisiplinkan sesiapa. Betul. Lantaran itu kita kenalah ikut apa yang Nabi sebut. Antaranya Nabi kata dalam hadis sahih bahawa bila kita ada terbuat, tersilap langkah, melakukan perkara yang tak baik, atbi'ha hasanatan tamhuha. Ikuti, susuli benda yang tak baik, kekurangan yang berlaku dalam hidup kita dengan apa juga kebaikan. Kebaikan itu akan memadamkan kesilapan kita yang silap. Mudah-mudahan ini akan mempertingkatkan disiplin kita lah dalam Ramadan ini. Maksudnya aplikasikan disiplin Ramadan itu dan juga disiplin puasa itu dalam kehidupan kita. Di antara yang saya dapat tadi adalah bagaimana kita memanfaatkan 30 hari yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan tersebut sebaik mungkin. Keluar, pastikan ada produk yang kita hasilkan, iaitu namanya adalah takwa di dalam diri dan juga jiwa. Baik, Al-Fadhil Ustaz, bila mana kita sebut saja berkenaan dengan puasa, pastinya akan ada beberapa yang terfikir. Dia kata, kalaulah orang yang jenis bertakwa dengan sebenar-benar takwa, adanya ganjaran hebat. Kalau mereka yang menjaga solat, adanya ganjaran hebat. Kalau mereka yang benar-benar menjaga hubungan dengan manusia, ada ganjaran hebat. Dan bagaimana pula orang yang berpuasa benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin puasanya puasa umum, ataupun puasanya puasa khusus, ataupun puasanya khusus yang khusus. Jadi, ada pelbagai jenis peringkat-peringkat puasa ini. Dan juga kalau kita tahu juga, syurga ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Bermula daripada yang bawah sehinggalah pada yang paling atas, iaitu syurga Firdaus. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dan kalau pula mereka yang gemar berpuasa, seronok berpuasa dan juga melazimi puasa dalam kehidupannya ataupun nak tiru puasa Nabi Daud AS selang sehari. Jadi bagaimana pula dengan ganjaran mereka ini? Apakah ada khas khusus tingkatan syurga untuk mereka? Dan juga adakah satu apa ganjaran yang memang khusus kepada mereka untuk berpuasa ini sahaja? Jadi bagaimana Ustaz? Terima kasih kepada Da'i. Subhanallah, pertamanya dalam kehidupan kita, kita sememangnya telah pun dibiasakan dengan pengkategorian, pembahagian, pengkelasan, adanya kluster-kluster, adanya bahagian-bahagian tertentu. Anak-anak kita di sekolah contohnya akan ada hadiah pelajar terbaik bahasa Melayu, pelajar terbaik geografi, matematik tambahan. Dia ada pembahagiannya. Aliran sains tulen, sains sosial, sastra, bidang-bidang, fakulti, disiplin pengajian dan sebagainya. Begitulah juga Allah meraihkan kecenderungan manusia untuk diberikan ganjaran berdasarkan kepada kategori. Kalau dia tak dapat yang ini, dapat yang inilah. Kalau dia tak dapat yang first class, dia kelas perniagaan. Kalau tidak kelas perniagaan, dia kelas ekonomi dan sebagainya. Lantaran itu, antara bentuk ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan adalah untuk menyantuni dan juga
apa yang telah pun dinyatakan yang menjadikan manusia itu mudah faham dan senang untuk dia cari dan juga didapatkan. Jadi untuk orang-orang yang berpuasa, ganjaran besarnya adalah syurga. Kerana Allah pernah menyatakan dalam sepotong hadis qudsi bahawa kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Bani Adam, kita manusia, kita buat tu untuk kebaikan diri kita. Kalau kita tidak buat perintah-perintah Allah, dia tidak memberi kesan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia akan membawa kesan yang tak baik kepada diri kita. So kita buat ibadah untuk selamatkan diri kita. Betul. Jadi untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala kata semua amalan tu untuk kebaikan sendiri, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajzi bihi. Allah menyatakan fa innahu li, puasa itu memang khas untuk aku dan tak payahlah orang lain, tak payah malaikat, tak payah aku sendiri yang akan memberikan ganjaran. Ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepotong hadis riwayat Sahal, ringkasnya dinyatakan oleh Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di syurga nanti ada satu akses, pintu yang khas hanya untuk orang-orang yang berpuasa, dan nama pintu ini dipanggil sebagai ar-rayyan. Kategorinya untuk masuk ke situ hanya bagi orang yang melazimi dan melaksanakan ibadah puasa yang terbaik di dunia ini. Dia jadi suatu yang sangat special. Bila kita dihadapkan dengan pelbagai bentuk perkhidmatan yang kita nak, ada pelbagai kategori, dan kita dibawa masuk ke dalam laluan yang khas ataupun kita panggil fast lane, laluan laju dan cepat dengan tak perlu beratur lama dan sebagainya, disambut dengan pelbagai jenis sambutan greetings yang hebat, maka itu menunjukkan bahawa inilah kehebatan orang yang berpuasa. Bukan sekarang dilihat, akan dilihat nanti di hari akhirat. Sekarang tak nampak tak ni? Orang yang tadi sahur 3 pinggan dengan orang yang tadi terlajak tidur tak sempat bangun sahur, muka mereka sama aja. Tak ada beza. Kadang-kadang yang makan 3 pinggan tu lagi poyo muka dia lagi berbanding yang tak bersahur tadi. Jadi puasa ini bukan untuk dilihat. Kerana itu Allah kata dianya milik Allah. Allah lah yang mengganjari, yang lain semua ke tepi. Allah sediakan satu pintu khas, akses khusus dan spesifik untuk masuk ke syurga. Maksudnya pahalanya itu tidak tergambar bagaimana. Kerana Allah sebutkan nama dia, serahkan pada Allah. Maka Allah lah yang akan mengganjari. Menilai dan mengganjari setiap daripada amal ibadat tersebut yang sangat-sangat hebat, ibadat puasa yang sedang kita jalani pada ketika ini. Sedang penonton, ayuh kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Episod Tanyalah Ustaz ini dibawakan khas kepada anda oleh Kinohimitsu Wellsure, membantu kecergasan badan. Selamat menonton. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Dan sebelum tu, di hadapan kita pada ketika ini ada satu produk iaitu Kinohimitsu Wellsure. Pada ketika ini berada di hadapan kita, macam penonton-penonton sedang saksikan. Jadi kita nak tahu Ustaz, dengan lebih lanjut, apakah kebaikan produk ini Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Brother. Berdasarkan pada pengalaman saya sendiri menggunakan Kinohimitsu Wellsure ini, dia merupakan makanan protein yang berasaskan kepada tumbuh-tumbuhan. Ia juga adalah merupakan nutrisi lengkap, dan dalam bulan Ramadan ini bagi memastikan persembahan ibadah kita itu sentiasa berada di tahap yang optimum, maka pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini adalah merupakan suatu yang baik. Mengapa? Pertamanya kerana dia mengandungi kandungan protein yang tinggi serta CAHMB yang ia membantu untuk memperkuat, malah menyuburkan jisim otot kita, dan juga boleh membantu ke arah memperkuatkan tulang kita. Ini dalam masa yang sama, kadang-kadang perlakuan solat kita dengan rukuk dan sujud, kita perlukan kekuatan pada anggota badan, sendi, tulang, lutut dan sebagainya. Maka pengambilan berterusan dengan
adanya 28 jenis vitamin dan mineral yang ada di dalam Kinohimitsu Wellsure ini, ditambahkan pula dengan adanya kandungan lemak yang baik seperti adanya minyak MCT, minyak canola dan juga sunflower. Dia menjadikan lemak yang baik ini membantu untuk kesihatan jantung, otot dan sebagainya. Pengambilan yang kita ambil pada waktu sahur tadi, dia memberikan kepada kita tenaga, rasa kurang ataupun tidak lapar, tapi dalam masa yang sama nutrisi yang lengkap ini memberikan kepada kita protein yang cukup, tenaga tambahan dan juga dia adalah merupakan gizi makanan yang lengkap dan alhamdulillah kebaikannya itu dapat kita sama-sama lestarikan dalam bulan Ramadan ini. Minuman yang bagus. Dan juga Ustaz, adakah semua peringkat umur boleh minum? Daripada sudut umur, disarankan pengambilan bagi Kinohimitsu Wellsure ini adalah bagi yang berusia 35 tahun dan ke atas. Ada sebab da'i. Antaranya adalah kerana berdasarkan kepada kajian menunjukkan orang yang berumur hujung 30-an atau 40 dan ke atas, maka mereka mempunyai risiko pengurangan 1% daripada jisim otot. Dan kerana itu, pengambilan protein yang berasaskan tumbuh-tumbuhan seperti Kinohimitsu Wellsure ini memberikan ruang agar ianya itu tenaga dapat digantikan dan kekuatan otot itu juga diberikan menjadikan badan kita lebih bertenaga. Apatah lagi kalau kita perhatikan kadang-kadang ada orang yang lactose intolerant. Dia merupakan orang yang tidak mampu untuk mengimbangi laktose yang ada pada makanan. Ini juga adalah merupakan pengambilan makanan yang sangat disarankan kerana dia akan boleh menjadikan kita ini tidak mudah untuk kembung perut ataupun rasa tidak selesa perut dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kita berpuasa 12 jam, 13 jam dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini pada waktu sahur dan kemudian satu lagi pada waktu malam, maka dia akan menjadikan jisim otot kita dan tulang kita malah membantu psikologi kita untuk mempersembahkan ibadah puasa dengan lebih baik. Baik. Dan Ustaz, macam kita sekarang berada dalam bulan Ramadan dan setiap hari kita bangun sahur insya-Allah. Jadi, kenapa kita kena ambil minuman ini pada waktu sahur, Ustaz? Bagaimana? Soalan yang baik. Dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure ketika mana kita bersahur, sahur tadi pun saya minum, sekarang taklah. Dan bila kita minum waktu sahur, dia memberikan kepada kita tenaga yang mencukupi untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Mengapa? Pertamanya kerana ia mengandungi kandungan lemak sihat seperti mana minyak MCT yang membantu kita di dalam urusan kesihatan. Dalam masa yang sama, dia juga mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral. Malah bagi untuk memelihara kesihatan usus kita, pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini juga dilihat membantu untuk memastikan usus kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Mengapa? Kerana di dalamnya mengandungi prebiotik dan probiotik yang menjaga kelestarian dan kesihatan usus. Dalam masa yang sama, bila usus kita sihat, dengan pengambilan Kinohimitsu Wellsure ini, dia membantu ke arah imunisasi badan yang hebat. Bila imun badan kita itu juga berada di tahap yang maksimum, insya-Allah Allah kurniakan kepada kita rezeki kesihatan dan membantu kita untuk menjadikan puasa kita dalam bulan Ramadan bermula dengan pengambilan pada waktu sahur ni mudah saja da'i. Kita masukkan dan campurkan dengan air, kita kacau, senang untuk dibancuh dan untuk bersahur tidak memerlukan masa yang lama, tapi kesan baik itu bertahan lama sepanjang ibadah puasa. Dan Ustaz, adakah juga disarankan diambil waktu berbuka ataupun ketika more di tengah malam? Bagaimana? Boleh dijadikan Kinohimitsu Wellsure ini sebagai minuman ataupun pengambilan pada waktu sahur dan juga pada waktu berbuka puasa. Ataupun dalam bulan Ramadan ini kita ada more da'i. Time more pun boleh juga untuk minum. Kenapa? Kerana selain daripada kandungan protein yang tinggi dan juga CA, HMB,
ia juga mengandungi 28 jenis vitamin dan mineral yang membantu kesihatan badan. 2 gelas sehari pada waktu sahur dan selepas berbuka atau sebelum tidur, insya-Allah dia menjadi satu nutrisi lengkap untuk memastikan agar badan kita tidak dehidrasi, dalam masa yang sama memberikan kekuatan kita insya-Allah untuk meningkatkan ibadah dan memakmurkan Ramadan al-Mubarak ini insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan, bagaimana satu nutrisi lengkap untuk kita menempuhi Ramadan yang sangat-sangat diimpikan ini. Baik, itu dia perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz untuk produk Kinohi Mixer Wellsure ini. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kerana menonton episod Tanyalah Ustaz yang dibawakan khas kepada anda oleh Kinohi Mixer Wellsure, membantu kecergasan badan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita dalam bulan Ramadan yang mulia, pastinya perbincangan tentang keampunan dan pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita dapat banyak sesuatu yang istimewa, khususnya berkenaan dengan nikmat dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat dalam perbincangan kita pada hari ini, banyak kita tekankan berkenaan dengan bagaimana keampunan yang diberikan kepada seorang hamba hasil daripada perbuatan kita dalam bulan Ramadan, dalam ibadat puasa khususnya. Baik, kalau tadi kita ada sebut berkenaan dengan sesiapa yang gemar berpuasa, dan mereka ini akan ada satu pintu khas yang mana pintu itu hanya untuk mereka yang berpuasa. Namanya adalah Ar-Rayyan. Dan dalam hadis yang Ustaz bacakan kepada kita tadi, di hujung hadis tersebut disebutkan, sesiapa yang masuk melalui pintu tersebut, berada di dalamnya, maka hilang dahaga buat selama-lamanya. Adakah ia sama dengan perihal perbincangan tentang telaga Al-Kautsar yang apabila diminum seteguk saja maka hilang dahaga buat selama-lamanya? Soalannya di sini, adakah telaga tersebut ada di dalam pintu Ar-Rayyan yang hanya khusus untuk mereka yang melazimi puasa dan gemar berpuasa? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada dai. Subhanallah. Pintu Ar-Rayyan ini adalah pintu syurga, maka dia berada di syurga. Namun untuk melihat ini, pertama sekali mari kita lihat daripada sudut bahasa secara ringkas. Makna perkataan Al-Kautsar dalam bahasa Arab, dia menunjukkan ataupun indikator kepada Al-Mubalaghah. Artinya melampau-lampau ataupun berlebihan, menunjukkan peningkatan darjat yang tinggi dari sudut makna. Makna asal Kautsar ini dalam bahasa Arab bermakna banyak. Tapi bila disebut Al-Kautsar, dia menunjukkan banyaknya sesuatu pemberian Allah itu yang melimpah ruah, dan juga ianya subhanallah amat-amat hebat pemberian yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah asal daripada perkataan kathir? Daripada perkataan kathura, bahasa Arab yang membawa makna banyak. Kathir itu artinya adalah sifat, iaitu banyak. Kautsar berlebih-lebihan. Dahlah banyak, berlebih-lebihan pula. Daripada sudut syarak pula, Kautsar ini dia ada dua pandangan ataupun mempunyai dua bentuk kategori makna. Pertama, disebutkan dia adalah merupakan nahrun. Kautsar maknanya sungai. Sungai ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam di mana? Di dalam syurga. Dan inilah yang disebutkan di dalam surah Inna a'tainakal kautsar.
pada ayat yang pertama, sesungguhnya kami iaitu Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan ganjaran, memperuntukkan kamu wahai Nabi dengan Kausar, dan Kausar ini kata Nabi adalah merupakan sungai yang warna putihnya itu lebih putih daripada susu, yang warna ataupun baunya itu lebih harum daripada misk, yang kehebatannya itu tidak dapat digambarkan, dan itu Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar bagi. Nabi kata fa innahu nahrun, dia adalah merupakan sungai, wa adiniyahu rabbi, yang Tuhanku telah janjikan untuk berikan kepadaku, alaihi khairun kathir, yang dak sebut tadi tu. Pada sungai itu ada kebaikan yang sangat banyak, dan ini akan menjadikan umat Islam, pengahli syurga, akan bersama dengan Nabi dan juga mendapat faedah daripada sungai Kausar. Pandangan yang kedua pula, makna Al-Kausar ini, dia adalah merupakan haudun azim. Dia umpama satu telaga yang sangat-sangat besar dan hebat. Tadi sungai mengalir, kali ini air yang berada di satu tempat tapi telaga yang sangat besar, disebut sebagai Majma'ul Ma, tempat di mana air kesemuanya berkumpul di situ, dan di mana tempat ini diberikan fi ardil mahsyar. Tadi itu di syurga, yang ini diberikan di padang mahsyar pada hari kiamat, di mana tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah menganugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam, sehingga kan disebut di dalam hadis bahawa fala yadhma abadan man syariba minha fala yadhma abadan. Sesiapa saja yang minum daripada telaga Kausar itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan antara ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Kita kena sama-sama berdoa, mudah-mudahan kitalah salah seorang daripada mereka itu. Allahumma amin. Minum walaupun seteguk tapi hilang dahaga buat selama-lamanya. Ini istimewa, dan mudah-mudahan macam kata Ustaz sebentar tadi, kitalah di antara yang dapat minum air daripada telaga tersebut. Baik. Kita bila mana sebut berkenaan dengan puasanya, pastinya teringat dua benda, berbuka dan juga bersahur, ataupun sahur dan juga berbuka. Ini dua yang dinanti-nanti dan yang ditunggu-tunggu kerana ia satu kegembiraan. Dan kalau kita dapat lihat di dalam satu hadis baginda Nabi SAW, baginda menyebutkan berkenaan dengan bersahur ini, kata Rasulullah, aku makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bersegera agar mendapatkan sujud, yakni solat bersama Rasulullah SAW. Riwayat dari seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Baik. Bila mana sebut saja berkenaan dengan bersahur, kita daripada dulu sampai ke hari ini biasa dengar satu istilah ayat, supaya kita ni segerakan berbuka dan melewatkan untuk sahur. Bukan biasa-biasa, mesti ada sebab kenapa disuruh cepat berbuka dan melewatkan sahur. Mungkin ada hikmahnya, Ustaz. Silakan. Baik, dalam bulan Ramadan kita berpuasa. Kenapa kita disyariatkan sunat muakkad untuk kita bersahur? Bukan kerana kita ini tak boleh tahan lapar kalau tak makan. Kita boleh untuk tahan dahaga bila tak minum dalam satu tempoh yang lama, tapi kita bersahur kerana Nabi kata bersahur itu ada keberkatannya. Atas dasar itu maka kita bersahur. Sebab itu sahur ini tidak dikira daripada sudut kuantiti banyak mana kita makan. Menu apa yang ada? Saya kalau tak ada ikan masin, tak ada telur masin, tak ada serunding, tak jalan sahur saya. Semua masing-masing. Contoh. Saya tu bukan saya. Merujuk kepada orang lain. Itu contohnya. Lantas bukan kerana kuantiti, tapi kerana kualiti keberkatan. Jadi, kenapa Nabi SAW sarankan agar kita melewatkan sahur dan mempercepatkan buka? Pertama, kerana Ramadan, bulan puasa. Ibadah puasa ini bukan untuk mengukur dan melihat siapa yang paling hebat boleh tahan puasa lama-lama. Siapa yang boleh hebat boleh tahan tak makan dan tak minum dalam tempoh yang lama. Kalau itulah dijadikan sebagai indikator, maka orang Islam yang berada di negara 4 musim, kalau jatuh Ramadan itu pada musim panas, subhanallah, macam yang saya rasa pengalaman sendiri 4 tahun lebih saya bekerja dan menetap di UK, memang 4 tahun tu kena bulan puasa dalam musim panas, siangnya itu panjang. Sahur pukul 3 lebih, berbuka puasa sekitar 9.45 minit malam. Melepek anak-anak.
Jangankan anak-anak, mak ayah pun melepek juga. Berbuka 9 suku. 9 suku, 9.30, kadang-kadang 9.45. Kemudian tunggu isyak 10 lebih. Kita berwitir dan juga berterawih. Terawih kita itu sampai ke peringkat pukul 12 lebih. Kita tak tidur dah. Sebab pukul 1 lebih kita nak bersahur. Dekat-dekat pukul 3, 2.50 ketika itu dah masuk waktu subuh. Maka kerana itu, waktunya panjang. Jadi, kalaulah puasa ini nak melihat siapa boleh tahan lapar, orang di sanalah untung. Pahala diorang lah yang lebih hebat. Berbanding dengan bila Allah kurniakan kepada saya selepas balik pada UK, saya dihantar bertugas pula 3 tahun di New Zealand. Allah bagi rezeki di New Zealand, 3 kali Ramadan itu, saya berpuasa dalam musim sejuk. Musim sejuk, siang lebih pendek daripada malam. Malam lebih panjang. Jadi buka puasa tu dalam keadaan, dah buka puasa. Tak sempat nak lapar, dah berbuka puasa. Tetapi puasa ini sebenarnya bukan kerana musim. Saya memberikan contoh itu berdasarkan pengalaman sedikit. Tapi nak tunjukkan bahawa dilewatkan sahur, dicepatkan berbuka agar Allah Subhanahu Wa Taala nak mempermudah urusan kita berpuasa. Tidaklah nanti ada orang mendakwa bahawa puasa ini menekan dia, memberikan tekanan, menyebabkan dia tak boleh makan, perut dengan pelbagai lagu yang keluar dan sebagainya. Dan Ustaz, boleh tak kalau kita bersahur di Malaysia, berbuka di New Zealand? Kalau sekiranya itu merupakan jadual itinerary kita, maka tidak ada masalah. Subhanallah. Contoh daripada kita di KL lah katakan, kita nanti naik flight ke Sabah ataupun Sarawak, untungnya kita akan berbuka puasa awal. Kerana waktu sahur dan berbuka mengikut waktu setempat. Betul, subhanallah. Itu dia kan, kalau dapat peluang macam tu, tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Masih dalam perbincangan Ramadan, keampunan, berpuasanya seorang hamba dan bagaimana ciri seorang hamba yang bertakwa untuk kita dapatkan hasil itu di dalam bulan Ramadan. Kalau tadi kita bincang berkenaan dengan bersahur, teringin juga kita nak dengar dan juga kita nak tahu bagaimana sahur gaya baginda Nabi SAW, mungkin pada waktunya ataupun juadahnya ataupun teknik sahur yang sebenarnya ikut cara baginda Nabi SAW. Bagaimana Ustaz? Silakan. Terima kasih pada da'i. Subhanallah, alhamdulillah, kita bersahur hari-hari insya-Allah. Antara apa yang dititipkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Pertamanya, Nabi melazimi ibadah sahur. Maksud melazimi adalah selagi mana mampu Nabi SAW dilihat tidak meninggalkan sahur. Kedua, dia bukan berkaitan tentang soal kuantiti ataupun jenis. Malah kalau sekiranya tidak ada sebarang makanan yang berat, mungkin hanya dengan tamar ataupun tegukkan air ketika bersahur. Istilahnya adalah tanawalu syai'. Artinya mengambil sesuatu dari sudut makanan ataupun minuman dan tidak semestinya sampai ke peringkat perlu kenyang dan sebagainya. Ketiga, baginda SAW menggabung jalin di antara ibadah sahur itu dengan ibadah lain sementara menantikan masuknya waktu fardu subuh. Inilah yang digunakan istilah ataupun gelaran sebagai imsak. Perkataan imsak membawa makna pegang ataupun tahan. Maksudnya, masa ada lagi
boleh lagi untuk bersahur, boleh makan lagi, boleh tambah kuah lagi, kasih banjir pun boleh. Tetapi amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud melewatkan sahur tu tidaklah pula sampai lagi 3-4 saat nak azan ni, masa tu baru dia berhenti makan. Nabi akan pastikan ada gap masa sedikit, beberapa minit di antara waktu dia berhenti makan sahur dengan waktu azan fardu subuh. Sehingga kan dalam hadis sahih, para sahabat ditanya berapa jarak? Sahabat menyatakan bahawa masa Nabi berhenti dengan azan subuh, berhenti sahur adalah qadri khamsina ayah. Sekadar lebih kurang Nabi baca 50 ayat. Bacaan yang murattal, yang biasa, yang tidaklah terlalu laju, tidaklah pula secara mujawad yang pelan-pelan sangat tu, baca biasa saja. Berartinya dalam sekitar di negara kita dan juga banyak negara Islam yang lain, kita gunakan imsak itu dengan istilah sekitar 10 minit. Itulah bila disebutkan waktu solat fardu subuh pada jam 5.50 contohnya, maka 5.40 itu disarankan. Boleh makan, tapi ikut sunnah Nabi disarankan untuk kita tahan, kita pegang, kita imsak. Ini menunjukkan bahawa Nabi menunjukkan kepada kita indikator sahur. Sahur ini bukan untuk tujuan kita makan semahunya. Sahur juga bukan untuk kita melepaskan geram, 12 jam nanti ni aku tak makan ni, jadi aku kena makan banyak-banyak dan sebagainya. Orang tua-tua kita kadang-kadang biasa sebutkan, makan kang kau lapar kang dan sebagainya. Kita sebagai anak terima, sahur ataupun tidak, insya-Allah semua orang mampu untuk menahan lapar dan dahaga. Tapi Nabi SAW bukan sekadar melazimi, tapi Nabi juga menggabungkan dengan ibadah yang lain agar sahur itu merupakan sunat muakkad, tapi jangan pula sampai ke peringkat diketepikan kepentingan dan kefarduan solat fardu subuh itu. Sedikit tambahan, Ustaz. Bagaimana pula yang jenis sahur pukul 12.30, baik, 1 pagi? Soalan yang sangat baik, Dai. Subhanallah. Secara ringkas, pertama, kalau orang tu dia mungkin jenis dia kata, aku ni insomnia, aku sampai malam je aku tak boleh tidur, siang aku senang je lena. Kan kapal tu boleh berlabuh dan boleh berlayar dalam masa beberapa saat saja, letak kepala gone dan sebagainya, ataupun yang tak boleh tidur. Sama ada kerana dia itu menggunakan alasan tak boleh tidur, ataupun alasan nanti kang aku tidur aku terlepas sahur dan tak sempat nak sahur dan sebagainya, ia tidaklah digalakkan untuk digunakan alasan itu untuk kita sahur pukul 12, untuk kita sahur pukul 2 pagi. Ada je kedai buka pukul 3 pagi dan sebagainya, sebab tak nak ataupun susah, rasa berat untuk bangkit berdekat masa dengan waktu solat fardu subuh. Pertama, sahurnya itu tetap sah, tapi Nabi menyatakan sahur yang paling afdal, yang paling utama adalah dilewatkan dekat-dekat dengan waktu subuh. Kalau dah Nabi SAW menyatakan ianya afdal, ianya utama, maka itulah yang terbaik untuk kita. Jadi, saya sarankan bagi orang yang sebegitu, latih-latihlah diri, berdikit-dikit ikut kemampuan agar kita dapat melaksanakan sahur seperti amalan dan gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu jadi pada bab berkenaan dengan sahur ikut cara baginda Nabi, dan seterusnya kita nak bawa balik apa yang kita sebut di awal tadi berkenaan dengan satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pada perihal keimanan itu kita sudah sedia maklum, tapi pengharapan itu yang kita nak tanya. Pengharapan yang bentuknya macam mana itu? Adakah mengharapkan puasanya itu puasa yang terbaik? Adakah mengharapkan puasanya itu diterima? Adakah mengharap dapat gelaran seorang yang bertakwa? Ataupun pengharapannya itu nak syurga Allah Subhanahu wa taala, pintu Ar-Rayyan dan telaga Al-Kautsar tadi. Pengharapannya macam mana tu, Ustaz? Baik. Terima kasih pada da'i. Subhanallah. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sepanjang Ramadan ini sering ditazkirahkan, diperingatkan kepada kita. Dalam hadis ini, subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ada 3 benda.
perkara besar yang menjadi agenda yang bila kita buat, maka barulah kita ini diampunkan dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, menerusi lafaz kalimah qama. Makna qama ini artinya mendirikan, membangun, mengisi. Mengisi apa? Mengisi ibadah puasa itu sendiri. Yang ini melaksanakan ibadah puasa bukan sekadar dengan kita tahan makan dan minum sahaja, tetapi kita puasa dengan mata, puasa pendengaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali sebagai puasa khusus dan juga khusus al-khusus. Keduanya adalah disebutkan perkataan Ramadan. Artinya tempoh untuk kita meraihkan majlis ataupun pesta ibadah ini sifatnya sepanjang bulan Ramadan. 1 bulan. Jangan hanya kita ini mood pergi solat tarawih pada minggu pertama saja. No. Kita kena sambung ke minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Tetapi malang teramat malang. Harap-harap tahun ini tak berlakulah. Kita masih di minggu pertama. Biarlah lagi dekat dengan Qiyamul Lail, dengan Lailatul Qadar, makin masjid itu meriah. Dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sebut imanan wahtisaban. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam imanan wahtisaban. Yang layan Ramadan ini kerana iman dia dan juga kerana ihtisab. Apa makna ihtisab ataupun pengharapan? Pertamanya adalah dia buat satu benda tu dalam fikiran dia dan dalam hati dia, langsung dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran daripada manusia. Langsung dia tidak mengharapkan perhatian yang manusia ini akan menyatakan dia baik dan sebagainya. Orang tengok ke tidak, orang nampak ke tidak ibadah yang dia buat, dia memang dedikasikan itu khas kepada Allah. Kerana dia memahami konsep pengharapan ini, apalah yang boleh diharapkan pada manusia. Allah lah tempat ar-raja, tempat segala pengharapan itu berlabuh, dan inilah yang diharapkan sepanjang tempoh itu. Kita buat motivasi bukan kerana manusia. Panggillah the best speakers, the best motivators di depan kita bagi tazkirah 2 jam. Kalau kita sendiri tak nak berubah, kita tak akan berubah. Subhanallah. Maka kenalah kita mulakan dengan diri kita. Kita anggap yang Ustaz berikan akhir tadi sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita berkenaan dengan bulan Ramadan, keampunan dan juga pengampunan dan juga pemurah. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa. Allahumma innaka 'afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, Engkau suka dan cinta kepada orang yang memberi dan memohon keampunan kepadamu. Maka ampunkanlah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, kurniakan kekuatan kepada kami untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Amin. Kurniakan kepada kami jannah dan syurgamu, ya Allah. Kerana itulah merupakan pengharapan tertinggi dan Engkaulah tempat berlindungnya kami dan tempat untuk kami labuhkan segala permintaan dan pengharapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Ada rezeki kita dapatkan yang terbaik dalam Ramadan kita. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.